والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah, wa hadza i'tiqadul falasifati subhanallahil azim la ya'lamu hadzal qadra annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akada kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asyaddan nasi azaban yauman qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi wal'iyaza billah. Kata musannaf rahimahullah, wa haza i'tiqadul falasifati. Dan bermula ini, dulu dia katakan seorang yang penuntut ilmu tu, dia sengkau kata semata-mata ilmu dengan tidak beramal tu sudah cukup dah. Dia sengkau kata dia akan dapat kelepasan pada hari kiamat dengan semata-mata ilmu tu. Tak kena beramal tak apa. Dia ada perasan lagu tu. Wahaza, Imam Ghazali kata, dan bermula ini pegangan. Wahaza, ini haza al-i'tiqad. Bermula ini pegangan gini. Pegangnya lagu ning ni. Pegangnya lagu mana? Wahaza, yani haza al-i'tiqad. I'tiqad di sini bermakna yani i'tiqadu kifayatil ilmil mujarrad. I'tiqadu kifayati al-ilmil mujarradi. I'tiqad, pegang dalam hati. I'tiqad akan kifayah, memadai oleh al-ilmul mujarrad, oleh ilmu semata-mata ilmu, tidak beramal. Kita pegang kata ilmu semata pun pada dah, tak kena ada amal pun tak apa, kiamat esok tak apa dah tu. Pada dengan reti ya, tu pun lebih cekak dah. Dia kata itu. Maka ini pegangan ni musannaf kata ialah pegangan lagu ni ialah i'tiqadul falasifati. Ialah pegangan bagi ulama falsafah. Ulama falsafah ni dipegangnya puak falsafah. Falasifah puak falsafah. Dipegangnya puak falsafah. Pala tu penuh dengan sapah.
Boya Tok Jung kata pula tak siapa. Lawak tak siapa. Pula siapa ni pula tak siapa. Tu. Begitu je. Tu. Etika pegangnya pun ahli falsafah. Ahli falsafah ni maklum dah. Tulis situ pada ahli falsafah. Ahli falsafah ialah segala orang-orang yang bijak yang membahas mereka itu pada ketuhanan dan mengguna akal oleh mereka itu untuk faham hakikat-hakikat suatu benda. Dan mengkaji mereka itu pada tabiat-tabiat perkara di dalam alam ini. Maka mereka ini ada yang iktikad bahawa alam ini qadim, dan mereka itu juga iktikad bahawa beramal itu tidak diberhajatkan dia pada akhirat. Maka mereka ini ada yang kufur dan ada yang fasik. Hak fasik ni kalau Islam dia pergi capel maidan falsafah tu, kadang lagi fasik, kadang lagi kufur, kalau gigi pegangnya supaya demo tu. Nak percayalah orang yang main dulu, hak falsafah ni ada pada masa Nabi Musa, belum pada Nabi Musa lagi. Bila Allah Ta'ala bangkit Nabi Musa, Allah hantar Nabi Musa pergi dakwah, mengajak demo ni, mereka ni pun tak percaya, tolak Nabi Musa. Maka jadi kufur pada masa tu. Jadi orang bijak ramai dulu-dulu lagi. Pok nak percaya Cawkrik dulu. Tu pun Aristotle masa dah. Lapis-lapis tu. Pok lapis hok guna bijak-bijak, pok pala bubuh. Pok tu ni yang memang bijak. Dia kira kaji tu, kaji ni bijak. Nak kaji ke Tuhan? Ibnu Sina ni salah satu ahli falsafah juga dulu, tapi akhirnya masuk Islam. Ibnu Sina, Farabi apa semua tu ahli falsafah. Dia morning kata, hei, amal ni tak kena buat dah ngaji. Ngaji je tak kena buat amal ni. Kiamat esok tak ada apa dulu. Semata-mata mengaji pun cukup. Tu. Maka Imam Ghazali kata hadza i'tiqadul falasifati. I'tiqad lagu ni pegangnya puak ahli falsafah, jangan puak kepala sampah.
Pok pula tak siapa. Pok ni tak lewat kita buat kira. Tu. Ulama kita ada ngaji usul nak rak demoning salah satunya. Ngaji nak rak demoning juga ni. Rak pok ni, pegangih pok ni. Mu'tazilah kita rak. Wahbiyah kita rak. Qadariyah kita rak. Jabariyah kita rak berlaku. Pala siapa pun kita rak. Yang mengapa ni mari dia selit-selit dalam akidah Islam. Maka kena guna cara mengikut demo tu. Puak ahli falsafah, puak Mu'tazilah yang guna akal untuk nak batalkan, nak jadi selera. Kita kena guna akal kata untuk nak rak demo tu. Ya sedia. Ayat Quran semata bukan jadi ngap ni. Puak ahli falsafah ni dia kena guna hujah cara kita. Habis itu wal iyazubillah. Maka musannaf kita pun heran, subhanallahil azim. Maha suci Allah. Subhanallah. Ini sirah ni ta'ajub. Subhanallah ini sirah ta'ajub daripada musannaf. Ini sirah ta'ajub daripada musannaf. Kerana orang yang alim, yang jahil perkara ini, ialah satu perkara yang heran dan pelik. Satu perkara yang heran dan pelik. Benda pelik. Gano ni. Duk pergi pegang lagu tu ni. Ngaji tu ngaji dah. Alim tu alim dah. Kau duk faham kata sekadar ilmu pun cukup dah. Subhanallah. Subhanallahil azim. Sirah ta'ajub juga. Dia menunjuk kata heran. Subhanallah. Maka dia kata subhanallahil azim. Aku suci ke Allah sebagai suci Allah. Subhanallah. Allah mana? Al-azimi. Allah yang maha besar pangkat dia. Besar kodat pangkat dia. Tu subhanallahil azim. Sirah ta'ajub. Datang sirah lapar ni mari kerana heran daripada musannaf. Kerana orang ada juga orang jahil lagi dah ni. Jadi WhatsApp subhanallah. Dia kata la ya'lamu hadzal qadra. Dia kata tidak mengetahui ia at-talib, talibul ilmi rasmi. Dia tak tahu, dia tak gerti hadzal qadra, akan ini qadar, akan ini sakatan. Ia tak reti qadar ya ni. Tak reti qadar ni. Ia tak reti kemuliaan ini. Hadzal qadar, hadzal qadar, mana ini kemuliaan. Ia tak reti kemuliaan ni. Siap. Tak reti. Tak reti dia, tak tahu apa makna ini qadar. Annahu tu bayan pada hadzal qadar. Nak menyata makna ini qadar, ini kemuliaan. Ini satu qadar sakat tak. Dia tak tahu qadar. Tak reti kira sungguh orang ni. Apa ini qadar? Annahu, yani min annahu. Bayar dia bayar. Dah takdimin mari. Annahu, min annahu. Dia tak gerti, tak faham ini qadar. Annahu, iaitu bahwasanya, soalan kata tafsir dia bayar atau soalan tu menyata dah. Iaitu ini qadar ni apa? Annahu, bahwasanya, rujuk kepada at-talib tu. Orang mengaji tak ni tu. Ya tak erti kata dia tu annahu, bahwasanya orang yang menuntut ilmu rasmi tadi. Dia tak tahu kata dia tu hina hassalal ilma, jumlah tu khabar anna. Pada ketika hassala, telah menghasil ia talibul ilmi. Maksud menghasil ni telah nak kata gano asal menghasil ni mengisikan ilmu dalam dada. Hassala ni maknanya menghasil, menimbulkan ilmu,
mengisikan, membubuh ilmu dalam dada. Kerana bermakna pada ketika menghasin ia dan mengisi ia talibul ilmi, menghasin dan mengisi al-ilma, akal ilmu tu dalam dada dia. Teka dia duk mengaji, duk bubuh ilmu, duk mengapa, duk mengaji. Dia tak reti kena kata dia tu ketika dia duk mengaji, duk menulis, duk dobek, duk mengapa, duk baca tu, duk menadah tu. Ketika dia menghasilkan ilmu tu, iza lam ya'mal bihi, apabila tidak beramal ia talibul ilmi, tak beramal bihi bil ilmi. Kalau dia tak beramal dengan ilmu, dia tak tahu kena kada ketika dia duk mengaji, duk mengapa, duk baca, duk menadah, duk dobek. Ketika dia hasil ilmu tu, apabila tidak beramal ia dengan ilmu tu, tak buat. Ngaji saja tak buat. Ngaji wak lapik punggung, orang tua kata. Tak nak buat. Bila tak beramal dengan dia, takunul hujjatu alaihi akada. Nascaya. Jadi takunu juga jawab iza. Iza lam ya'man bihi, takunu jawab iza. Jumlah syarat serta jawab tu kalau kita kira mari nak katakan annahu talib hina hassala al-ilma, itu dia, iza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akada. In hina hassala al-ilma iza lam ya'mal. Hina takluk mana? Takluk pada lam ya'man di belakang. Takluk pada lam ya'man di belakang. Bila itu jumlah syarat serta jawab tu khabar anna. Aku tu bahwasanya penuntut ilmu tu apabila tidak beramal ia penuntut ilmu, tak beramal bihi dengan ilmu, tak beramal ketika menghasil ia akal ilmu tu, pada ketika ia mengaji kitab, mengaji ilmu usul, mengaji fiqh, mengaji apa saja, bila ia tak beramal dengan dia, takunul hujjatu, nascaya adalah hujjah Allah pada hari kiamat. Hujjah jadi hujjatullah yaumal qiyamah. Nascaya adalah hujjah Allah Ta'ala tu. Apa hujjah Allah? Tulis itu dulu pada hujjah Allah. Yakni hujjah Allah Ta'ala yang mesti dihadap oleh tiap-tiap hambanya pada hari kiamat. Seperti ditanya kepada orang alim bahawa adakah engkau beramal dengan ilmu? Dan bagaimanakah engkau syukur akan nikmat ilmu yang diberi kepada engkau?
Maka apabila hujjah Allah itu terlebih kuat, nascaya adalah siksa oleh Allah akan hamba itu terlebih bersangatan juga. Terlebih bersangatan juga. Sebab tu kita kena ingat tiap-tiap nikmat hak Allah Ta'ala wi kepada kita tu kena tanya. Kena tanya belaka. Thumma la tus'alunna yawma izin 'anin na'im. La tus'alunna, takkid tu, la tus'alunna, demi kebesaranku tu yang kata akan ditanya akan dikau. Sungguh-sungguh ditanya. Yauma izin, pada hari itu, hari kiamat nanti, akan ditanya akan kamu anin naim, ditanya daripada segala nikmat-nikmat hak aku beri. Aku wi nikmat kamu, wi duit kamu mu buat gapo? Wi kekayaan kepadamu mu buat apa? Wi pangkat kepadamu mu buat gapo? Wi ilmu kepadamu mu buat gapo? Maka kita orang ngaji ni kena tanya juga bakat buku ilmu ni. Satu nikmat hak Tuhan beri, tiba-tiba, mu amal tak dengan ilmu mu? Amal ya Allah, bahau mu ni. Mu nak bahau aku lagi. Mu tak dapat amal ni. Mu mengaji tu untuk nak tuntut pangkat dunia je. Duk dia kita. Allah dah sah. Allah dah sebuku. Menang hujah Tuhan dah. Hujah kita Allah sah dah. Lepas tu aku wi ilmu kamu, mu syukur lagu mana? Ya Allah, aku duk mengajarkan juga kepada budak-budak. Ngajak kapung, syukur nikmat tu. Mung ni bahau, mung tak nak ngajarkan aku ni. Mung nak tuntut nama di sisi manusia, nak biar orang panggil kata mung babo ya. Oh, plok do. Tu banyak bahasa aku nak tanya. Bila dia Tuhan menekan, kita tak boleh jawab. Dia menekan, kita tak boleh jawab. Sesuknya hujah dia meneh atas kita. Akhirnya ilmu kita tu jadi hujah tinih kita, bukan jadi hujah tolong kita dah. Ya ta hujjatu ala, hujah tinih. Kalau hujjatu lahu, hujah tolong. Kalau kita beramal dengan dia, ilmu tu tolong kita. Ya Allah, ya wa amal sungguh. Ya reti so, ya wak so, reti dua, ya wak dua, reti tiga, ya wak tiga. Ya Allah, ya wak habis semua. Hak ya reti tu, ya Allah, ya beramal semua. Ilmu tolong jadi hujah. Jadi orang panggil saksi. Tolong kita. Maka Musannif kata, dia tak tahu kerana orang ni. Kata bila dia mengaji tu, apabila dia tak beramal dengan ilmu, takunul hujjatu, nascaya adalah hujjah Allah Ta'ala pada hari kiamat esok tu akada. Khobar takut hujjah alaihi, ya pakai Allah tu. Nascaya adalah hujjah Allah Ta'ala yang menintih tinih atasnya, atas al-talib. Hujjah tinih atas talib, hujjah yang memudarat atas talib. Ala lin madarrah, kalau lahu tu lin manfaah. Kerana kata nascaya adalah hujjah Allah yang jadi mudarat atasnya, atas talibul ilmi tu. Hujjah Allah tu akada, terlebih bersangatan dan terlebih kuat. Ia hujjah Allah Ta'ala. Tuhan kau kaca, Tuhan kau terteke. Satu macam juga. Tak ada ilmu ni satu macam. Tak ada dia tu satu macam dah.
Ada dia pun satu macam pula. Tak ada dia ni mula tu kena siksa juga habuat tak mengaji. Ada dia pun kena siksa juga habuat tak beramal. Baik jadi lembu, dia kata. Sampai tu kita hari kiamat esok ya laitani kuntu turaba tu. Dia tengok kena siksa banyak-banyak tu, dia rasa harap mari, ya Allah, ya laitani, mudah-mudahan aku ni jadi tanah lah molek. Tak kena jadi orang, pakai jadi tanah, tak kena disiksa apa. Ni mari duk kena duk kaca Tuhan duk tinih-tinih lagu ni. Allah, habis gamak. Tu dia. Allah. Tu. Musannif pelik. Ya tak tahu ke kan? Ya ni la ya'lamu hadzal qadar. Annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi takunu al-hujjatu alayhi akada. Ya kata. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada kama dah kitab ni. Kama takun hujjah tu kama takluk pada takunu tu. Kia mari ada orang panggil jumlah ni tu kira kata nak jadi dalil pada takun hujjatu tu. Takama qala seperti berkata bersabda ma masdariyah ka qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi katakan maqul kau bagi kala asyaddun nasi azaban yauman qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi wal iyaza billahi. Nabi kata inna asyaddan nas. Ni sekolah dulu ni ya tak ada inna asyaddan nasi, sesungguhnya sungutilah tu inna, sungutilah asyaddan nasi, yang terlebih bersangatan daripada segala manusia. Orang yang terlebih bersangatan daripada segala manusia. Jadi manusia yang terlebih bersangatan sekali tu asyaddu. Idafah tu asyaddu mudhaf an-nasi mudhaf ilaih. Asyaddu tu isim tafdhil, idafah dengan makna min. Jadi orang yang terlebih bersangatan daripada segala manusia semua. Orang yang teruk orang yang teruk sekali. Nabi kata teruk ke mana? Azaban, nisbah siksa Allah. Azaban tu tamjid kepada isim tafdhil asyaddu tu. Orang yang terlebih bersangatan sekali nisbah siksa Allah. Dari segi siksa daripada Allah, seberat-berat siksa sekali orang mana? Nabi waya inna asyaddan nasi azaban yauman qiyamati, terlebih bersangatan azab tu yaumal qiyamati, takluk pada azaban. Nisbah azab pada hari kiamat. Dunia ni kadang tu tak azab, duk lagi kemewahan. Orang lain tu nampak rumah besar juga, kereta 2-3 t. Kalau kira ulama dunia tak nampak azab, tapi Allah Ta'ala kata, Nabi kata sungguhnya yang terlebih bersangatan daripada segala manusia nisbah azab Allah Ta'ala pada hari kiamat. Orang yang dapat azab teruk sekalinya alimun khaba'inna, ialah seorang yang alim, orang yang ngaji, orang yang tahu ilmu agama.
alimun. Alimun yani muttasiful bil ilmi syar'i. Orang yang bersifat dengan ilmu syarak, reti mereka, reti usul, reti belaka. Ikut tanya masa Allah, boleh royak belaka. Boleh royak semua. Allah, kitab tu boleh baca, kitab ni boleh ngajar. Kitab tu boleh duk kata, kitab Allah, alim. Tapi kiamat esok kena siksa juga. Orang alim mana hak kena siksa? Lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Sifat pada alimun. Orang alim yang tidak memberi guna. Yang fa'u. Orang yang alim yang tidak dapat kegunaan dengan ilmunya. Ya kena buat gini. Orang yang alim yang tidak memberi guna akan orang yang alim tu. Telah memberi guna akan orang yang alim tu. Allahu oleh Allah Ta'ala. Tidak memberi guna akan dia oleh Allah. Tak memberi guna, lam yanfa' bi ilmihi. Tak lupa pada lam yanfa'. Tak memberi guna dengan ilmunya. Ilmu baginya bagi alimin tak ni. Ada ilmu tapi tak terpakai kerja. Allah Ta'ala tak wibuah. Wibute saja tak tumbuh. Atau bunga saja tak buah. Tak ada hasil. Tu orang ilmu alim lagu tu. Orang alim yang tidak dapat kegunaan dengan ilmunya, tulis situ pada lam yanfa'. Yakni orang alim yang tidak dapat berguna dengan ilmunya. Tidak dapat berguna dengan ilmunya. Dengan bahawa tidak beramal ia dengan ilmu itu. Tidak beramal ia dengan ilmu itu. Maka diseksa akan dia terlebih bersangatan daripada manusia yang lain, iaitu diseksakan badan dengan dibakar api dan terseksa hati dengan sebab tidak beramal ia dalam keadaan tahu ia akan jalan hidayat, tetapi tidak berjalan mengikutnya. Tidak berjalan mengikutnya, mengikut jalan hidayat. Ya orang alim ni, dia siksa habis. Tubuh tu kena siksa dah. Hati tu sakit lagi. Sedih. Sedih dua lapis. Sedih tubuh, sakit tubuh, sedih satu lapis. Sakit hati, sedih satu lapis. Sakit tubuh, kena siksa, kena bakar. Sakit hati sebab sedih. Sedih ke mana? Aku ni tahu dah kata kena jalan kot tu, tapi tak jalan kot tu. Allah, sesanya tak sakit hati. Sepatutnya kita orang ngaji ni kena lepas daripada nerakanya, tapi kena juga Allah. Orang alim tu padan dengan orang jahil, dia padan dengan dia. Dia sakit tubuh saja, dia tak sakit hati sebab dia tak mengaji. Dia tak tahu. Padan dengan aku tak tahu. Tapi ni Allah, aku tahu dah tapi tak buat. Allah. Tu sangat siksa. Sangat siksa kiamat esok. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Tengok. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia, mu'azzabun. Tapi ia ada kelebihan dia.
Mu'azzamun, diazab akan dia min qabla ubadil wasan. Diazab akan dia sebelum daripada yang menyembahkan berhala lagi. Tuhan bubuh neraka dia dulu. Tapi bukan bubuh neraka nak menghina dia dak. Bubuh neraka dulu kerana nak pencucikan dia cepat-cepat, nak masuk ke syurga pula tu. Tu maknanya tu. Bukan kata nampak lekeh pada orang semua tok kong ni orang ngaji. Tak, yang mulia. Tuhan percepatkan mulia, Tuhan Allah Taala mencepatkan siksa dia kerana nak percepat-cepatkan masuk syurga pula. Tapi kena siksa lah juga. Kalau ada keimanan dia lepas masuk ke syurga juga satu hari, tapi kena lalu ke api neraka juga. Tak sik lah kita sebenarnya orang yang tidak. Tapi tak bermanfaat dengan ilmu. Sebab itulah nak cari manfaat dia kena ngaji, kena cara dia juga. Kita mengaji tak kena cara, sebab tu dia tak hasil manfaat. Tak hormat guru, tak taat kepada guru. Tu nak hasil manfaat lagu mana? Tu dia belik takkan jering belaka tu. Mengaji pun dalam keadaan tak tunduk cara adab-adab mengaji pun nak hasil manfaat ke mana? Semata-mata nak tutup ilmu je. Sebab tu jangan kita duk perasan kata kita reti bila kita duk dobek kita dengar takak gapo semua. Oh, habis dah semua. Habis dah sebuah. Oh, reti belah sebuah. Ingat. Dia tak tahu kan kata annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bihi taqulu al-hujjatu alayhi akada. Dia tak tahu kan kata dak tebang-tebang ngaji dia tak buat tu. Jadi hujah tinih mudarat atas kita, bukan jadi hujah tolong kita. Ilmu tu. Tu teruk tu. Sebab tu niat kena bimolek. Insya-Allah dalam kitab ni Imam Ghazali dia ajar cara niat ilmu. Dia pesan anak murid dia. Dia kata mun duk tebang duk ngapa malai-malai duk jaga malai. Aku tak tahu kata mu niat gapo, tapi kalau mu niat gini mudarat lah mu. Kalau mu niat gini jadi baik lah mu. Ya ada dekat pedah dia depan lagi. Hak mana depan hak? Tu ayuhan waladu. Kam min lailatin depan tu. Tu habis itu. Sebab tu kena kira beramal hati. Jadi al-ilmu nurun ke? Ulama kata al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu tu cahaya. Orang learning tu duk nak cari ilmu je, tak usah cari cahaya tu. Nak cari ke ilmu je, tak usah cari nur tu. Sebenarnya cari ilmu kena cari nur ke bagi ilmu tu kata. Jangan cari ilmu saja, tinggal nur tu. Kerana ilmu tu nur. Kita nak cari ilmu saja, nak hasil ilmu je, tak usah cari nur. Cahaya bagi ilmu tu gapo? Beramal. Beramal dengan ilmu tu nur. Tu. Habis itu. Waruwiya anna Junaidan. Loh, supaya ni nasihat ke diri belaka sebenarnya. Duk royak ke orang pun nasihat ke diri juga. Sampai tu baca kitab ni tu jadi satu ingat teh semua. Ingat teh ke diri dah. Ingat teh ke diri. Hati wasa nak mengapa? Nak we duk ingat semua le dada walaupun tak buka kitab pun wasa duk ingat mari sama-sama. Kitab ni badai dah. Allah. Kitab ni. Habis. Lepas pada ngaji kitab ni sabit tu tulis di papai dalam bala kita inna syaddan nasi azaban yaman kiamat. Ambillah kitab ni. Tu asal usulnya boleh duk tulis hak tu. Ambillah kitab ni, bukan mihak lah ambil kitab ni. Lepas pada ngaji kitab ni tulis. Wasal tulis. Kita pakai tulis sendiri dak we apa mang tulis mak Ayuthia ya pana kok dulu tak ada. Lepas tu saya royak babo dia wasal nak tulis kok ni. Ya tu mana tak apa. Ambil duit ni nak beli papai ke apa? Beli duit. Kita beli papai macam mocak sendiri ke apa pakak wak cong katuk dah. Mang tu tulis. Kata mana-mana. Mai hak ia setengah, mai hak kita mai setengah. Hak abah lah kata al-ra'su fi tahsil asya' tu hak ia. Tu. Apa lagi? Annahu abul ilmi tu hak ia. Hak ia tu. Hak sayanya gapo? Hak sayanya gapo tepi-tepi tu
apa nama sahrul uyuni li ghairi wajhika batilun. Ambil kitab ni lah kau tu. Waktu tepi. Wa baka'uhunna li ghairi waslika dhailun dhaiun. Tu pasal. Tu lah kitab ni lah kau tu. Tulis kat tepi. Dah. Wa ruwiya annal Junaida qaddasallahu ruhahu, dan telah diriwayat, telah dicerita ada orang royak mari. Ni orang panggil kisah, ni orang panggil asar, bukan kata hadis. Wa ruwiya, dan diceritakan, anna Junaidan, dicerita akan bahawasanya Tok Junaid al-Baghdadi, Muhammad Junaid, nama dia Junaid dah, Junaid bin Muhammad bin Junaid pula dah, nama dia Junaid bin Muhammad tu bin Muhammad pula, lepas tu Muhammad tu bin al-Junaid. Jadi Tok Ki pun nama Junaid al-Baghdadi, orang Baghdad, beranak di negeri Baghdad, negeri Iraq. Tok Junaid lah datuk orang panggil ketua Sufiah. Segala ilmu tasawuf tu naik dia lah maknanya. Dia ketua di segi ilmu tasawuf. Sebab Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mas'ud Maturidi ketua di segi usul. Imam Syafi'i kita ketua di segi fiqh kalau mazhab Syafi'i. Tok Junaid ni kira-kira sanad tasawuf tu naik dia. Dia datuk. Seolah kata dia kepala ulama tasawuf. Tok Junaid al-Baghdadi. Itu dia, rahimahullahu ta'ala, qaddasallahu sirrah. Tok Junaid ni qaddasallahu ruhahu al-azizah, telah membersih. Qaddasa ni doa, minta membersihlah oleh Allah Ta'ala, minta menyucilah oleh Allah Ta'ala ruhahu, akan roh bagi Junaid. Minta Allah Ta'ala menyucikan roh dia. Roh mana? Al-Azizah, roh yang mulia. Roh yang mulia ia. Minta Tuhan perbersihkan roh dia. Ni doa kepada ulama sufi, ulama tasawuf, doa kepada aulia-aulia. Ghalikkan kita takdir apa ni, rahimahullah pun boleh, tapi ghalikkan dia doa khusus. Qaddasallahu sirrah, qaddasallahu ruhah. Itulah sirrahu tu, ruhahu dah. Minta Allah Ta'ala bersihkan roh dia. Riwayat kata Tok Junaid ni ru'iyah. Junaidan tu isim anna, ru'iyah tu khabar anna. Bahwasanya Tok Junaid al-Baghdadi ni ru'iyah, dinampak akan dia, akan Tok Junaid. Dinampak di mana? Fil manam, dinampak di dalam tidur. Jadi dimimpi lah, kecek gitu kalau bahasa kita. Ru'iyah, dimimpi akan dia, dimimpi nampak akan dia, akan Tok Junaid. Dimimpi nampak fil manam, di dalam tidur. Ada anak murid dia, ada seorang ulama mimpi nampak Tok Junaid dalam tidur. Siapa dia mimpi? Ulama cek mari, kena kepada Syekh Kinani rahimahullahu ta'ala. Kena kata gini, warra'i huwa asy-syaikhu al-Kinani rahimahullah. Ra'i itu orang yang nampak dalam mimpi itu kena kepada Syekh Kinani al-Kinani, kah nun alif nun yo, Kinani rahimahullahu ta'ala. Ada catat temari Syekh Kinani, ya satu malam ya mimpi nampak Tok Junaid. Tok Junaid dia nampak, ya mimpi tu bila ba'da mautihi. Orang kita kadang yang mimpi tu tuan duk hidup lagi, ada juga mimpi ke dia tapi tuan duk hidup lagi. Tapi hak ni mimpi tu ru'iyah tu ba'da, takluk pada ru'iyah. Di mimpi nampak tu
kemudian selepas daripada mati Junaid. Tok Junaid mati dah. Tok Junaid mati dah. Lepas tu Syekh Kinani yang mimpi nampak Tok Junaid. Faqila lahu, maka ditanya, faqila yani fasuila, maka ditanyakan. Siapa yang menanya? Syekh Kinani itulah dalam mimpi itu. Seolah kata faqala Syekhul Kinani, maka berkatalah oleh Syekh Kinani dalam mimpi, dia tanya kepada Tok Junaid. Qila lahu, dikatakan dan ditanyakan baginya, bagi Syekh Al-Junaid rahimahullahu taala, qaddasallahu sirrah. Dalam mimpinya nampak boleh kecek, ya wali-waliullah ni boleh kecek. Kita pun kecek, tapi kecek dengan benda ikut kecek dengan lembu gitu. Mengiga nampak lembu, kecek dengan lembu dalam mimpi. Ikut aulia Allah Taala wi kelebihan. Maksudnya ru'yatus salihah. Ru'yatus salihah, ia tidur dalam keadaan bersih, dalam keadaan cuci. Allah Taala hubung roh dia dengan roh orang tu, berjumpa dalam mimpi tu nampak. Roh yaqazah dia tu nampak. Roh yaqazah tu nampak bagi roh Tok Junaid. Tu dia nampak benda ni. Kalau dia nampak mimpi berjumpa Rasulullah, tu berhubung roh sama roh. Berhubung roh sama roh. Tuan duk tidur, tapi roh dia, roh yaqazah dia tu Allah Taala nampak. Nampak benda ni. Mimpi macam-macam. Maka ni Tok Kinani ni, dia mimpi nampak Tok Junaid dalam mimpi dia. Maka dia tanya lalu, faqila lahu, boleh tanya gimana dia ni weh, supaya boleh suruh. Maka ditanyakan baginya, bagi Tok Junaid, mal khabaru ya Abul Qasimi, mal khabaru, bermula apakah ialah khabar. Al khabaru khabaruka, apa khabar engkau? Kecek bahasa itu, apa khabar weh? Ma tu ma istifham, ma istifham jadi mubtada, al khabar tu khabar. Khabar apa jadi khabar? Bermula apakah ialah khabaran engkau? Apa khabar weh? Khabar lagu mana weh? Ya Abul Qasimi. Tuju ke siapa tanya ni? Wahai bapak bagi Qasim. Ni alam kunyah dia, Abul Qasim juga Tok Junaid ni. Hei Abul Qasim, hei Pak Qasim, apa khabar weh? Lagu mana keadaan? Duduk sana lagu mana? Alam barzak lagu mana? Boleh tanya weh. Boleh tanya. Tak ada mustahil pun Tuhan nak buka alam barzak. Bisa orang tu nampak dan dengar. Dia tanya. Tapi lebih lagi hak ni bukan tengok dengan mata, dia nampak dalam mata hati. Dalam hati tu, dia mimpi dengan roh dia, roh yaqazah dia tu nampak. Dia nampak. Apa khabar weh ya Abul Qasim? Qala, berkata ia Abul Qasim ataupun Al-Junaid. Berkata ia Al-Junaid qaddasallahu sirrah, qala ai fil jawab. Moga kila tadi fi soal. Dia tanya, maka dia jawab. Tok Junaid jawab, tahatil ibaratu wa fanayatil nak kata ini wa faniyatil isyaratu. Faniyah wa faniyatil isyaratu, kecek panak-panak ya Allah. Wa ma nafa'ana illa raka'atun wa ma nafa'atna. Ada setengah nuskah nafa'ana ya. Tak apalah tu, dia harus dua-dua kerana rakaat ni apa jamak apa nama muannah majazi. Lebih lagi ada fasid dengan illah, tak ada masalah. Wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil laili. Allah, sikit tu je Tok Junaid jawab. Banyak tu ya. Dia jawab kan,
tahatil ibaratu. Tahat al-ibarat, telah binasalah oleh segala tuturan. Binasa dah segala tuturan, gugurlah segala cakapan. Itu maknanya tahat ni makna binasa dan gugur. Telah binasalah oleh segala tuturan, dan juga telah gugurlah segala cakapan. Habis dah. Habis nak kecek. Hak kecek-kecek tu habis dah. Makna gitu. Segala ibarat hak duk mengajar, duk bertutur, duk mengarai apa semua pada dunia itu. Allah yakni tu, yakni ni, yakni tu, yakni ni. Ai tu, ai ni, ai tu, ai ni. Takdiruhu, takdir gitu, takdir gini. Ibarat tu, ibarat ni gugur habis dah. Ibarat segala ilmu yang zahir yang ia duk belajar daripada guru tu tak ada berfaedah dah. Maksudnya gini, tahatil ibarat yakni segala ilmu-ilmu yang zahir yang aku mengaji dan belajar daripada guru itu, dan juga mengajar kepada anak murid itu, sudah binasa dan tidak berfaedah. Habis je kata. Hak dah terbang ngajar mari 20 tahun, habis. Tak ada lewat kira pot. Tak lewat kira pot. Hak duk baca mari, Allah. Lewat kira apa? Habis gugur habis dah. Lewat kira apa dah. Wa paniyat al-isyaratu, dan telah binasalah pana. Binasa hancurlah. Telah hancurlah, telah binasalah, telah hilanglah al-isyaratu oleh segala tunjukkan. Segala isyarat. Hancur lebuh habis isyarat. Terlebih isyarat. Apa makna faniyat al-isyarat? Yakni buat gitu, segala keterangan dan kenyataan yang keluar daripada hati, melalui perbuatan, iaitulah segala ilmu-ilmu yang batin. Ilmu batin, ilmu dalam, batinun. Segala ilmu yang batin yang ia dapat belajar daripada guru-guru tasawuf baginya. Jadi tahatin ibarat ni isyarat kepada ilmu zahir. Paniyat al-isyarat isyarat kepada ilmu batin. Apa makna? Ilmu zahir hok duk mengaji, habis. Ilmu batin hok duk mengaji, habis berlaku. Tak ada gopoli mari jadi waktu. Hak jadi manfaat sungguh bukan hak tu. Allah Akbar. Habis je kan. Paniyat al-isyarat, tahatil ibarat, wa paniyatil isyarat. Habis. Allah, habis licin. Wa ma nafa'atna illa raka'atun, dan tidak memberi guna akan kami ni tak Junaid tu lah, tidak memberi guna akan kami
illa rakaatun, malaikat oleh beberapa rakaat je hak berguna kami. Tidak mengguna akan kami, tidak berguna akan kami malaikat beberapa rakaat surah. Beberapa rakaat surah. Rakaat mana? Sifat raka'naha, beberapa rakaat sembahyang yang telah merokok oleh kami, yang telah sembahyang oleh kami. Raka'na dengan makna sallaina, yang telah sembahyang oleh kami, akan dia akan rakaat. Yang telah kerja oleh kami dia akan rakaat tu. Tak mengguna, tak berguna akan kami malaikat beberapa rakaat hak aku kerja je. Hak berguna sungguhnya semaya rakaat aku buat tu. Raka'na fi jawfil lail, takluk pada raka'na. Aku rakaat, aku kerja di dalam tengah malam. Jawfil lail, di dalam tengah malam. Apa maksud situ? Tulis pada ma nafa'na, yakni kedua-dua ilmu yang zahir dan batin itu seolah-olahnya ditinggal di dalam dunia jua, tidak dapat berguna pada akhirat untuk mendapatkan balasan baik dari Allah. Hanya yang dapat menjadi perkara yang sampai kepada maksud ialah amalan yang dikerjakan kerana Allah Ta'ala. Ini isyarat bahawa ilmu itu tidak akan hasil manfaat malaikat dengan beramal dengan dia. Malaikat dengan beramal dengan dia. Tu je. Seolah kata kita hendak mengaji tinggal di dunia habis dah. Ilmu zahir, ilmu batin, ilmu hakikat tinggal di dunia habis dah. Hak jadi manfaat sungguh untuk dapat rahmat balasan dari Tuhan ya. Semaya amalan hak dak buat tu. Hello tak? Amalan tu. Tu. Hak tu dak turut pergi sampai kubur mana? Amalan. Berarti kalau ngaji saja tak beramal, apa nak turut le kubur lagi? Apa nak turut masuk le kubur? Tak ada. Hak Nabi kata yatba'ul mayyita salasun, mengikut akan mayat tu 3 benda. Bila orang tu mati, dia mau usung pergi kepada kubur, turut 3 benda turut pergi. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli dia turut pergi atas. Amalan harta dia pun turut pergi atas. Kereta dia lah hak usung dia pergi, tu bawa pergi kereta dia juga. Ahli dia anak bini pakat turut pergi atas. Bini pun duk sekat pagar tu ya, anak bagi suruh sampai kubur. Toto hak dia juga, hak dah selimut dia tu. Kereta hak dia. Wa amaluhu, dan amalan dia Nabi kata. Yang mengikut mayat gitu 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 benda tu turut pergi sampai kubur.
fayarji usnan, kembali dua, kelik dua, wa yabqa wahidun, hak tinggal tu saya. Hak kelik tu apa? Ahluhu wa maluhu, harta dia mau, harta kita dia mau nak bagi saka dah. Bini kita dia mau nanti nak masuk minta pula dah. Bila baedah ya, bila baedah ya. Hak tinggal wa yabqa amalu, amalih hak duk sekali dengan dia. Amalih hak duk sekali dengan dia. Hak lain klik, amalih hak duk tinggal. Hadis tu isyarat kata semata-mata ilmu tak berguna juga. Hak turut gitu amalih. Tapi amal pun amal dengan ilmu tu lah, bukan tak amal dengan tak ada ilmu tu satu pula. Ha tu je. Ha ingat molek. Ha ni Tok Junaid jawab, masya-Allah. Kecek panak ya. Tahatil ibaratu wa faniyatil isharatu. Ha tu. Wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Tak berguna malaikat beberapa rakaat je yang telah kami rokok akan dia, yang telah kami solat, telah kami semaya akan dia, telah kami kerja akan dia, akan rakaat tu bekerja rakaatna fi jawfil lail, pada setengah malam. Habis itu sekat tu dulu kemudian kata ayyuhan waladu la takun minan a'mali mublisan. Ini ada li balai wala minal ahwali khalian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika wa qalbi la yash wa 'amali la wa du'a'i la yustajab nas'aluka wa rizqan tayyiban wa 'amalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina walhamdulillah.